Assalamualaikum. Hai. Okey, jom. Jom kita live lagi sekali. Tadi suara kita putus-putus. Jom. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Hai Anis. Okey, sekarang okey tak? Putus-putus lagi tak? Putus-putus lagi tak? Assalamualaikum. Okey, sekarang putus-putus lagi tak? Boleh tak someone? Okey. So, warna biru ni, phone chip mi yang color biru ni ada something wrong. Phone chip mi yang color biru ni ada something wrong. Okey, jom. Hai anakku. Okey, semua jelas kan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil anak korang. Kita nak live maybe dalam 15 minit sahaja ataupun 20 minit sahaja. Okey. Jom, Cik Mi nak sharing something, bagi tahu dekat anak-anak korang. Masuk. So macam mana pagi ni? Macam mana pagi ni? Semua bangun dengan kebahagiaan tak? Semua bangun dengan keceriaan tak? Dah set tak? Berapa orang aku nak bahagiakan hari ini? Berapa orang aku nak happykan hari ini? Runner ke? Dropship ke? You guys punya customer ke? Okay, dah set tak? Pagi-pagi kena set. Okay, pagi-pagi memang dah kena set. Dan share kat group teacher gitu. Cepat. Tengok Korang nak tengok Cik Mi punya phone? Gitu. Anakku, Cik Mi nak share siapa yang PM nombor PA teacher. Itu nombor PA teacher jaga and untuk group tau. Okay, itu untuk group. So, tengok tak betapa banyak gila WhatsApp masuk every day. Gitu. Sampai jam sekejap phone. Sampai jam sekejap phone. So, number yang korang dapat setiap pagi yang Cik Mi bagi link tu, itulah nombor PA. Nombor PA tu untuk forward dekat group. So, jangan korang tersalah, apa orang kata, janganlah korang tersalah PM dekat nombor phone ni. Okay, sebab ini adalah nombor phone yang memang Cik Mi pakai untuk spam. Okay, untuk spam dalam group. Okay, so sekarang ni suara jelas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi minum kopi dulu. Korang nak breakfast belum? Okay, Cik Mi korang minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jom, are we ready? Ke ada yang tak bangun lagi ni? Siapa tengok live Mama semalam? Siapa tengok live Mama semalam? Siapa tengok live Mama semalam? Cik Mi korang tidur lewat, study semalam. Pasal ilmu kuantum. Gitu, ilmu kuantum. Okay. Jom panggil semua orang. Jap, kita bagi tahu semua dalam grup. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap tahu. Mana ni? Sekejap Okay. Udah. Cepat. Mana ni? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dan Kak Hanim. Sekejap. Mana ni? Dengar tak suara anak Cik Mi? Pagi-pagi dia dengar excited dah. Apa benda dia main kat luar tu. Okay, sekejap Sekejap tau. Cik Mi sedang orang kata okay, tak apa. Okay, cun. Okay, jom. Assalamualaikum. Jom pagi ni. Okay, kita set berapa orang kita nak bahagiakan kan. Okay, korang boleh share live Cik Mi ni. Boleh bagi tahu anak-anak korang untuk tengok live hari ini, pagi ini. Okay. So, macam biasa bismillahirrahmanirrahim. Setiap jam 9 suku, Cik Mi akan ajar sedikit teknikal sahaja. Okey, sedikit teknikal. Tapi untuk deep lagi, yang tu Cik Mi akan ajar dalam spesifik lah, sama ada dekat Zoom ataupun group lah. Okey, so
Hari ini Cik Mi nak share dekat you guys sebab nak dijadikan cerita. Okay, nak dijadikan cerita. Okay, di mana of course lah dekat kita punya Facebook close group tertutup untuk Akademi Memasak tu dan juga group Cik Mi kan, memang kita tak akan simply approve sebarangan orang. Okay, memang kita tak akan approve sebarangan orang. Okay, so sebab apa tahu? Kita akan tengok dia punya profile picture dulu. Okey, boleh tak? Sebab rupa-rupanya kan, okey, kenapa walaupun Cik Mi cakap, Cik Mi, kenapa Cik Mi ni asyik cakap benda yang sama? Kenapa cakap benda yang sama? Tapi masalahnya anak-anak tim korang tu bila request masuk dekat Akademi yang memasak tu memang kena reject, memang kena decline. Ramai gila yang kena decline. Sebab apa tahu? Sebab tak ikut rules, okey? Tak ikut rules. Walaupun jawapan dah betul, bila kita pergi dekat Facebook pun tak ikut rules. So terpaksalah Cik Mi ni cakap benda yang sama. Yes, terbaik. Korang tag je anak-anak dropship korang, suruh dengar ni. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first korang kena tahu tau. Okay, first kita ini ialah anak-anak tim memasak. Of course, kita berniaga secara online. Okay, secara online. Kalau secara offline, okay, secara offline tu sekadar macam budak-budak office, jiran-jiran, itu saja. Tapi kita punya orang kata orang kata sistem runner, sistem ordering kan, sistem payment semua melalui online. So sebenarnya kan kita ni orang kata maybe dalam 80% memang online. Okay, 20% tu mungkin dekat jiran-jiran, dekat budak office. Tapi 85%, 90% kita daripada online. Kita punya business platform ni lah. Okay, kita punya perniagaan ni melalui online. So bila online, of course, okay, kita ada Facebook lah, kita ada IG lah, itulah inilah. Tapi Cik Mi korang nak share tentang Facebook. Benda basic. Sebab kalau benda basic dekat Facebook pun you guys gagal nak ikut rules, macam mana you guys nak grow dalam memasak macam top leader, macam master stockist memasak. Okay, so basic rules dalam Facebook. Tolong anakku tag korang punya tim ataupun dropship biar dengar. Sebab apa tahu, semalam ramai gila yang kena reject kemasukan untuk group tu. Okay, ramai gila yang kena reject sebab tak tepati kriteria. Okay, first, benda yang pertama, okay, Cik Mi nak share cara menjual. Topik kita hari ni lah cara menjual dekat Facebook. Okay, cara menjual dekat Facebook personal. Tapi bila you guys nak menjual dekat Facebook personal, of course ada pantang larang dia. Okay, of course ada pantang larang dia. Apa pantang larang dia? Pantang larang pertama, okay, profile picture. Okay, okay, profile picture. Profile picture wajib muka you guys sendiri. Profile picture wajib muka you guys sendiri. Yang mana yang profile picture ni? Yang ni lah. Okay, yang ni. Nampak tak? Yang ni. Ni nampak tak? Ni yang muka Cik Mi ni. Okay, ni you punya profile picture ni. Letak muka sendiri. Jangan letak muka kartun. Jangan letak muka kucing ke, muka apa orang kata potret lukisan yang tak jelas ke muka you. Wajib muka you jelas sebab ini adalah kedai online you. Sekarang kita cerita pasal Facebook dulu. Cerita pasal Facebook dulu. Ini adalah kedai online you. And kalau you guys nak tunjuk you guys punya profile picture pun, dari kepala sampai ke dada dah okey. Sebab muka tu lagi jelas. Okay, dari muka sampai kepala. Tak payah korang nak tunjuk daripada muka sampai ke kaki ke, kalau jauh ke, tak payah. Okay, muka sampai ke dada dah okey. Pun dah okey. Boleh? Janji you guys. Sebab apa tahu? Sebab kita ni orang kata sedang bertatih. Kita ni bukannya orang famous lagi. Kita ni sedang bertatih untuk berniaga. So bila kita nak bertatih untuk bila kita sedang bertatih dalam perniagaan, of course kita kena bina kita punya trust dekat customer. Kita kena bina kita punya personal branding. Okay, and personal branding dia ambil masa. Dia bukan hari ni buat terus jadi. So sebab tu yang kata Cik Mi, kenapa ni saya berniaga dekat Facebook tak ada orang nak pun? Sebab you tak tepati kriteria dia. Okay, ini Cik Mi ajar cara memasak lah. Cara bisnes lain minta maaf, Cik Mi tak boleh nak komen. Ini cara memasak. Okay, sebab Cik Mi buat bisnes memasak, so Cik Mi ajar tentang bisnes memasak lah. Okay, Cik Mi tak boleh nak ajar tentang bisnes lain. Cik Mi minta maaf. Okay, okay, so profile picture wajib lah muka sendiri. Okay, bisa ngerti kamu semua? Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Okay, lepas tu
Bila dah letak muka sendiri, tak mau muka kucing ke apa semua tak nak. Muka kucing ke, wajib muka sendiri. Sebab apa tahu? Personal branding korang. Okay, personal branding korang. Yang kedua, cover foto ni. Cover foto dekat belakang ni. Cover foto ni biarlah melambangkan, okay, tentang memasak. You guys nak letak muka you dengan award ke? You guys nak letak muka you coaching team ke? Muka you dengan team ke? Muka you ataupun tengah pick up cake ke? Ataupun cake belakang background ke? Apa yang melambangkan yang unik lah, orang kata trainer ke, coach ke, seller memasak ke, kan, coach stokis ke, master stokis ke, trainer memasak ke, supaya orang akan lebih trust pada you guys. Ramai orang bila you berniaga, you malu nak letak, okay, orang kata you malu nak letak-letak macam ni, dan macam mana you nak, orang kata, nak grow and grow lagi dalam memasak. Faham tak? Janganlah letak, you guys letak muka family bergaya, satu family, korang letak ni satu family muka, kalau pakai hijau-hijau semua, tak payahlah, okay, tak payahlah melambat. Tapi sebenarnya kalau nak letak pun tak ada masalah lah, okay. Tapi yang penting, kalau lagi best, kalau lagi best. Sebab apa tahu? Sebab korang kena tahu, kita ni baru bertatih. Kita ni baru bertatih. Habis tu saya tengok orang lain relax je, sayangku, kita ni baru bertatih. Cik Mi dulu waktu bertatih pun inilah Cik Mi buat. Okey, yang ini pun Cik Mi buat. Cik Mi ni baru bertatih. Faham anakku? Okey, tengok Cik Mi punya ni. Contoh Cik Mi ada beberapa Facebook. Okey, beberapa Facebook. Cik Mi tunjuklah satu lagi Facebook. Okey, contoh satu lagi Facebook Cik Mi. Sekejap ya, satu lagi Facebook Cik Mi. Okey, mana ni? Ayo. See? Nampak tak? Ini satu lagi Facebook Cik Mi. Muka Cik Mi, lepas tu awak ke tak kisahlah. Okay, tak kisah. You kena proud. Okay, you kena proud. So, yang penting wajib muka you ni. Yang penting muka you. Yang cover foto ni okey lagi lah. Okey lagi lah. Tapi yang muka you ni, wajib muka you. Sebab apa tahu? Nak bina personal branding. Okay, lepas tu, you kena tahu, bila you guys decide untuk berniaga, di Facebook, sebab kita kan, you kena tahu you kena korbankan macam, orang kata macam mana, you tak boleh nak buat, kalau dulu Cik Mi pun sama macam korang. Waktu first time Cik Mi buka Facebook, kita buka Facebook untuk kita punya, orang kata, kita punya, apa nak cakap kita punya live, kita punya personal live, untuk kita upload gambar kita makan dekat mana, kawan-kawan, kan. Maksudnya kita just friends only. Okay, kita buat private. Maksudnya kita buat yang boleh tengok hanya friends kita sahaja. Tapi bila you guys dah masuk dalam business online, okay, so you memang tak boleh letak Facebook you dah jadi private dah. You memang kena letak posting untuk public. Faham tak? You memang kena posting untuk public, untuk you punya Facebook. Sebab apa? Sebab you kan, Facebook tu umpama macam korang punya kedai online. Umpama macam, okay, macam ni. Kalau kedai fizikal, kalau store fizikal, of course kan dia ada signboard. Dia kan ada signboard. Contoh apa? Daiso, Eco, apa lagi? Kedai emas Tintian, kedai emas apa lagi, Habit Jewel, kan ada signboard. So ini umpama macam kita punya signboard lah. Ini umpama macam kita punya signboard lah, personal branding kita, kan. Okay, ini kita punya personal branding kita. Okay, lepas tu you tak boleh buat private. Sebab apa tahu? Umpama macam orang nak masuk kedai you, you tutup pintu, tak boleh masuk. Sama juga sebab bila you buat iklan, of course lah, sometimes you buat iklan ke, posting ke, kan, orang nak share ke, sometimes mungkin sahabat you nak share. Okay, mungkin takkanlah kawan korang beli hari-hari, tapi mungkin kawan korang happy dengan servis korang. Okay, contohnya kan, kawan korang happy dengan servis korang. Lepas tu, okay, dia pun post, hari ni saya beli dengan Kak Tipa. Kak Tipa ni best gila, dia punya servis dalam memasak ni. Bagus Kak Tipa. Dia pun tag nama korang ke, ataupun dia recommend orang dekat Facebook dia ke, apa ke. So, orang makin tengok. Orang akan pergi and stalker dekat you. Sama juga bila you posting dekat Facebook Group Power. Orang bukan terus membeli, orang akan pergi dekat you punya personal Facebook dulu and stalker you dulu. Okay? Tapi kalau you, contoh you posting dekat Facebook Group Power, tapi you buat private you punya Facebook, dan macam mana orang nak tengok you punya kedai tu? So you kena pastikan you punya Facebook tak boleh private. Sebab tu once you decide untuk masuk dunia business, okay, then you memang Facebook you tu, you kena jadikan macam untuk you berbisnes.
Okay, you berbisnes. Bukanlah macam, dah tak ada lah macam orang kata nak private, personal life, semua tak ada. You memang dah kena jadikan sebagai public. Okay, posting you tu kena public. Supaya bila you buat iklan ke apa ke, orang nak stalker you, orang nampak tiba-tiba dia terdetik nak beli kek dengan you. Terdetik nak beli serum dengan you. Terdetik nak beli lipstick dengan you. Okay, so of course Facebook dah kena letak public. Okay, sebab Facebook adalah kedai online you. Dah tak ada dah istilah saya nak private life, saya nak tu. No. Sebab you decide untuk berniaga. Berniaga mana boleh? Mana boleh korang pergi je dekat mana-mana kedai kat luar sana. Ada ke untuk my friends only? My family only? Tak ada kan? Semua orang boleh masuk. Sebab apa tahu? Sebab dia open untuk public. Sama juga dengan you guys punya Facebook. Sebab Facebook you adalah kedai online you. Faham? Faham anakku? Hari ni kita tak ada whiteboard Hari ni kita tak ada whiteboard. Hari ni korang dengar je apa yang Cik Mi cakap. Lepas tu korang salin sendiri. Faham? Ada pernah pergi? Cuba bagi tahu Cik Mi. Cik Mi pun nak tahu juga kedai mana yang pergi. For my friends only, my family only. Ada tak? Okay, okay, lepas tu penamaan dekat Facebook. Anakku tolonglah, jangan letak nama pelik-pelik. Korang tengok nama Cik Mi. Okay, Cik Mi ni ajar apa yang Cik Mi buat. Ilmu yang Mama ajar, yang Cik Mi praktis. Bukannya Cik Mi ajar ilmu orang. Okay, ini yang Mama ajar. Ni untuk khas untuk bisnes Mama Sain. Bisnes luar Cik Mi tak tahu. Cik Mi minta maaf, Cik Mi tak boleh nak komen. Okay, tengok nama Cik Mi. Cik Mi letak Cik Mi Ramli. Okay, Facebook yang kedua Syamimi Ramli. Letaklah nama you guys. Jangan letak si hitam putih, si kucing merpati, okay, putera sepi, puteri sepi. Dah kenapa kau? Apa masalah kau? Letaklah nama sendiri. Macam ni, Rohani Gani, Sharifah Saadah, okay, apa lagi? Hazwani. Nama-nama sendiri kan bagus. Siti Ahmad, Amira Azmi, kan Najwa Zuanul Fatihah. Yes, pandai korang. Nama semua dah elok-elok. Letak nama sendiri. Jangan letak biskut apa? Ilham Hani Nadia. Dah sebut dah. Janganlah letak nama pelik-pelik. Biskut Cismo lah. Ada masalahnya. Putera sepi. Aduh, apa masalah kau? Kau semua nak beli elok-elok, nak beli pun dah kenapa dekat sini? Okay? Kita ni berniaga. Okay, kita ni budak baru bertatih. So, bila baru bertatih, basic-basic tu kenalah follow rules. Ini basic pun korang langgar. Dan macam mana korang nak dapat income kepuk-kepuk bila berniaga? Ya, bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya, bapak-bapak, ibu-ibu? Okay? Okay. So, lepas tu, boleh boleh anakku? Lepas tu, kita pergi next. Okay? Nama jangan pelik-pelik. Nama korang kena proud. Nama korang. Tak payahlah kedai kek nilai. Contoh, tak payah. Letak nama korang. Personal branding. Yes. M. Faris Amir. Okay. Fauziah Hussain. Gitu. Itu nama yang terbaik. Rohani Razali. Itu nama korang lah. Kena proud lah. Ayah korang bagi nama kan. Dan letaklah nama. Okay. Letaklah nama korang. Okay. So, next. Lepas tu, dari segi posting pula. Okay, dari segi posting pula. Cik Mi cuba habiskan dalam 9.45 sebab pukul 10 kita ada live dengan Mama. Okay, dari segi posting pula. You guys kena, okay, agresif lah buka kedai. Ada ke korang tengok, okay, teacher tak nak, kalau teacher semua baca semua nama korang, dah macam mana teacher nak habiskan teacher punya sharing ni? Tak boleh lah nak baca semua. Okay, sorry lah, Cik Mi tak sempat lah nak baca semua. Kan tak habis juga aku punya sharing ni kan. Okay, lepas tu next. Bila bercakap tentang posting. Okay, bila bercakap tentang posting. Korang pernah tengok tak? Okay, kedai tu dia buka suka-suka hati dia. Dia buka sesuka hati dia. Hari ni dia nak buka pukul 9. Esok dia nak buka pukul 12. Lusa dia nak buka pukul 2. Tulat dia tak nak buka kedai langsung, dia tutup. Faham tak? Ada tak you guys tengok perniaga yang tak disiplin? Tak disiplin. Maksudnya, rasa nak buka kedai, nak buka. Rasa tak nak buka, tak nak buka. Sama juga dengan korang punya Facebook. Okay, dekat korang punya Facebook ataupun sama juga dengan korang punya grup WhatsApp lah. Okay, gerakkan tim korang. Okay, pagi-pagi dah masuk. Contohnya, kalau itu grup WhatsApp lah. Okay, sama juga dengan Facebook korang.
Korang rajin-rajin lah posting. Rajin-rajin lah posting. Pagi-pagi korang nak cakap, korang nak wish good morning ke kan. Hari ini saya gosok gigi, selamat pagi. Suka hati korang lah nak berpantun. Memang hari-hari gosok gigi. Hari-hari gosok gigi. Okay, selamat pagi. Suka hati korang lah korang nak wish good morning ke kan. Okay. Korang nak wish good morning ke apa ke, korang nak up gambar korang tengah minum air ke, korang tengah study ke apa ke kan. Macam ni ke, suka hati korang lah. Janji korang buat lah, rajin-rajin lah posting. Lepas tu bila posting dekat Facebook pula, ada dia punya cara. Janganlah korang asyik sembang kek lagi. Customer pun bosan. So korang punya wall tu mestilah orang kata ada keceriaan gitu. Okay, contohnya pagi-pagi korang nak cakap good morning ke, korang nak selfie muka korang ke. Lepas tu dan barulah korang up. Contohnya kan korang nak buat marketing. Okay, contoh korang nak buat iklan apa Okay, korang nak buat iklan apa? Okay, sekati korang lah korang nak buat iklan apa kat belakang. Apa yang ada Cik Mia? Okay, korang nak iklan kek buah. Okay, korang nak iklan kek buah. Korang nak selfie dengan kat buah. Hai korang, lunch apa tu? Hai korang, breakfast apa? Suka hati korang lah. Okay, korang buat marketing. Okay, tapi janganlah asyik sembang pasal 24 jam marketing. Customer boleh unfriends macam tu. Orang pun menyampah. So, you kena ada orang kata keceriaan warna-warni Aidilfitri gitu. Warna-warni, rainbow. Maksudnya macam ni. Korang buat posting tentang marketing. Lepas tu korang pun share, selit pula dengan korang punya kejayaan. Kejayaan macam kejayaan apa orang kata platform ke, kejayaan leader ke, kejayaan korang ke, kejayaan anak tim korang ke. Sherwin, alhamdulillah hari ni saya berjaya close 2 biji kek. Tunjuk, jangan tunjuk order ID kan, korang ada boleh korang punya screenshot tu kan. Okey, lepas tu korang share hari ni customer membeli dengan korang. Okey, customer bayar dekat korang. Okey, so korang boleh orang kata apa macam alhamdulillah terima kasih cik customer, hari ni bank sutun saya masuk. Okey, RM100 sebab customer beli Nutella Cheese Tart 2 biji. Faham tak? Korang kena, okay, the great marketer is a great storyteller. Korang kena tahu, the great marketer is a a great marketer is the great apa ayat macam ni? A great marketer is a great storyteller. Okay, so maksudnya kalau you punya ayat, you belajarlah, janganlah tak pandai. Waktu sekolah you ada belajar penulisan kan, waktu darjah 6 semua korang kena buat karangan kan. Okay, so takkanlah tak boleh nak menulis santai-santai dekat Facebook. Mengada sangat kalau tak pandai. Cik Mi bijak kan, sia-sia korang belajar waktu darjah 6 tulis karangan apa semua tu. Cuma korang tak perlulah nak tulis karangan panjang-panjang untuk siapa yang baru bertatih kan. Korang just apa yang korang nak cakap tu luah dari hati. Sebab copywriting dari hati lebih impact berbanding you ambil copywriting orang. Permulaan yes, you boleh ambil copywriting orang. You baca. Lepas tu you try lah belajar, olah sendiri sampai bila you nak asyik copy paste orang punya. Copywriting yang lebih impact ialah yang lahir dari hati. Okey, belajar sampai belajar. Saya tak pandai belajar. Jangan nak mengada. Darjah 6 kau belajar karangan kan? Okey, jangan tiba-tiba buat tak pandai pula. Belajar. Okey, practice. Dia bukan tak pandai, dia malas je. Okey, lepas tu you boleh cerita kejayaan. Lepas tu you boleh jugalah sharing pasal you punya lifestyle. Okay, you boleh sharing juga you punya lifestyle. Contohnya, hari ni you makan dengan anak-anak ke kan? You order pizza ke? Anak-anak main basikal ke kan? Okay, so faham tak? You punya wall tu dia orang kata dipenuhi dengan sekejap marketing, sekejap kejayaan, sekejap you punya lifestyle. So kena macam tu lah. So barulah orang akan macam, faham tak? Barulah orang tak bosan. And korang kena tahu. Okay, next yang seterusnya. Okay, yang seterusnya. Okay, tapi sebelum tu kan, contoh kalau korang nak posting kejayaan ataupun korang nak posting tentang win-win, dia ada rules dia supaya tak nampak berlagak atau what no. Okay, dia kena ada kerendahan. Lepas tu kita show kita punya kejayaan. Sebab kena tahu kenapa kita share kejayaan. Sebab kita nak attract more people. Okay, of course lah kita share kejayaan kan. Sebab kita nak attract more people. Okay, sama ada nak jadi customer kita ataupun sama ada nak jadi team kita. Okay, so you kena tahu macam ni. Bila you nak attract kejayaan, okay, kejap nak bersih lah pula. Okay, kejap. Okay, bila you nak attract kejayaan, dia ada
kerendahan hati, tapi pam you shoot kejayaan. Supaya you punya penulisan tu dia tak ada bunyi kekekwatan. Ataupun you punya faham tak? You punya copywriting tu tak bunyi kekwat ataupun belagak. Okay, macam mana cara posting kejayaan ataupun win? First, wajib you start dengan kesyukuran dulu. Mana yang Muslim, okay, Alhamdulillah. Okay, contohnya. Ataupun yang mana non-Muslim, I'm so grateful. Okay, tak kisahlah. Okay, terpulang pada korang. Start dengan kesyukuran. Alhamdulillah, terima kasih hari ni customer membeli. Alhamdulillah, tahniah hari ni anak tim Cik Mi berjaya hit. Alhamdulillah, seronoknya duduk dalam bersyukurnya duduk dalam memasak. Sistem runner smooth saja. Saya duduk kat rumah pun boleh buat sales. Faham tak? You start dengan kesyukuran. Okay, bila you nak share kejayaan, you kena ada kerendahan hati. Start dengan kesyukuran dulu. Lepas tu, okay, lepas tu you share lah win apa yang you nak share win. Okay, you hit sales 1 juta ke, you sales 100,000 ke, you you punya profit ke apa ke, suka hati korang lah. Okay, lepas tu, bila you dah start dengan kesyukuran, okay, lepas tu you dah share you punya win, lepas tu barulah you start pula berterima kasih. Okay, dalam ayat tu korang boleh tengok lah, kita start pula terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada siapa. Contoh kalau korang nak share win tentang korang masuk, korang dapat hit sale 100,000 ke 50,000 ke, tak ada modal, zero cost marketing apa semua tu kan. Okay, so korang boleh berterima kasih dekat platform dulu. Alhamdulillah, terima kasih Mama Sabrina sebab, okay, you boleh berterima kasih dekat founder and platform. Alhamdulillah, terima kasih buat Mama Sabrina sebab sediakan platform memasak yang sangat the best. Tak payah keluar modal, zero cost marketing, tak perlu pegang stok. Tapi Alhamdulillah, okay, saya berjaya hit sales, okay, contoh 200,000, 10,000, 5,000 dalam masa 2 hari, 3 hari, 5 hari, sebulan. Okay, saya berjaya hit sales 1 juta, 200,000, 500,000. Okay, contoh. Kan ada kerendahan hati. Terima kasih kepada platform. Terima kasih kepada founder. Terima kasih kepada leader. Terima kasih juga buat leader saya, Amiruddin, sebab selalu bantu saya, selalu coaching saya. Lepas tu berterima kasih juga kepada anak-anak tim. Terima kasih juga buat Empire Cik Mi. Okay, korang memang anak-anak yang baik. Korang memang anak-anak yang awesome kan. Sangat-sangat hebat korang kan. Kejayaan ni milik kita semua. Faham tak? So, korang ada sharing tentang berterima kasih dekat tim korang. And last kali, terima kasih kepada customer. Terima kasih buat Memasak Lover kerana support bisnes saya. Saya akan buat lagi terbaik untuk you guys semua. Faham tak? You ada susunan dia. Supaya bila you share win tu, orang tak cakap kita ni berlagak, kita ni kekwat. Okay? So, you kena ada. Bersyukur dulu, share win, lepas tu berterima kasih dengan siapa? Founder, platform, leader, anak tim, customer, runner. Terima kasih buat runner sebab okay, tanpa runner macam manalah kami nak arrangekan delivery ni. Terima kasih tau runner. Sebab runner, okay, orang kata redah, hujan, panas, PKP, roadblock kan. Tapi Alhamdulillah saya punya kek sampai dekat customer. Terima kasih tau runner, Mama Sab. Faham tak? Okay, and lepas tu you kena sebar okay, itu dah habis okay, itu cara posting kejayaan. And lepas tu tolonglah anakku Cik Mi geram saja. Bila korang berniaga, next topik yang seterusnya, bila you guys berniaga, okay, janganlah share benda-benda negatif. Korang nak share pasal banjir lah, korang nak share pasal derma lah, korang nak share pasal apa orang kata, kena pukul lah, kemalangan lah, putus kepala, putus tangan. Benda tu kan macam nak cakap kat korang dia macam ni sebab ataupun you kutuk-kutuk jiran ke, apa ke kan, you bergaduh dengan orang, you perli-perli orang ke, janganlah. You kutuk-kutuk orang lepas tu you perli-perli orang apa semua, sebab macam nak cakap itu kan kedai online you. Kalau orang nampak dia tu duk posting-posting benda-benda negatif kan, tak kisahlah apa benda politik ke apa, kalau you asyik duk posting benda-benda negatif, orang tak akan masuk kedai you. Umpama macam okay, ini adalah kedai physical you. Okay, you dah buka cantiknya, ada pasu bunga lah, ada decoration lah, apalah. Sekali tiba-tiba okay, ada orang kata apa tu, ada najis tai kucing ke apa, you ingat customer nak masuk. Jangan meroyan, okay? You ingat, okay, credibility pun akan tak ada kalau share negatif. Faham? Yes, betul, credibility pun tak ada.
Cik Mi, kalau kita main wow-wow tu boleh ke? Main wow-wow tu macam mana? Cik Mi tak pernah tahu. Apa tu main wow-wow? Janji as long as bukan negatif dan proceed je lah. Okay, Cik Mi tak tahu apa maksud main wow-wow tu ah. Cik Mi tak pernah ke? Cik Mi ni tak up to date ni? Ada main wow-wow? janji tak, apa orang kata, janji tak negatif. Okay, janji tak negatif. Okay, faham anak aku? Janji tak negatif. Wow-wow tu, minta maaf, Cik Mi tak tahu apa maksud dia main wow-wow. Nanti korang bagi tahu lah Cik Mila apa maksud wow-wow tu, kan? Okay. Tapi jangan sebar negatif. Sebab bila korang sebar negatif, elok-elok prospek dropship nak join you. Elok-elok ada customer nak membeli you. Lepas tu dia tengok, kenapa seller ni duk kutuk-kutuk jiran dia Kenapa duk peli-peli ni kenapa duk posting-posting negatif tak nak, tak jadi beli. You elok-elok customer melangkah kaki nak masuk kedai you, lepas tu you posting negatif, dia keluar balik. Okay? Apps yang gerak-gerak muka tu kot. Apps yang gerak-gerak. Janji kalau bukan negatif, dia as long as jangan bukan negatif. Okay, Cik Mi tak tahulah apa maksud wow-wow gerak-gerak muka. Tapi korang tengoklah kalau benda tu macam Cik Mi tak tahulah. Nantilah Cik Mi check dulu apa maksud wow-wow tu. Okay, Cik Mi pun kena study lebih ni. Wow-wow. Ada meh? Cik Mi tak sempat lah. Sebab apa tahu? Busy coaching. Sebab apa tahu? Baik kita buat benda yang kita busy yang boleh datangkan duit dekat kita. Gitu perangai Cik Mi. Okay, game Facebook yang baca personality kita, terpulang lah. Okay, kalau benda tu buatkan Zila bahagia, proceed sajalah. Game yang Facebook yang baca personality kita, itu terpulang. Itu tak adalah negatif. Tapi rasa nak buat lah. Itu tak ada salah, tak ada betul. Okay, itu tak ada salah, tak ada betul. For fun untuk datangkan mood best. Terpulang lah janji bahagia. Okay, itu terpulang. Okay, yang penting jangan share negatif. Okay, jangan share negatif. Okay. Lepas tu live. Okay, last kali. Dah 9.50 lah. Cik Mi kena laju. Okay, nantilah kita sambung balik live. Lepas tu kena live, rajin-rajin live. Cik Mi dulu pun live pun selenga je muka Cik Mi. Slowly upgrade dia tentang progress. Tak perlu tunggu perfect, tak perlu tunggu cantik, tak perlu tunggu kaya baru nak live, tak perlu tunggu kurus baru nak live. Live saja. Dulu Cik Mi dengan muka sememehnya kan, muka sememehnya Cik Mi live je. Tapi dia tentang progress. Okay, so kenapa tak kita perlu live? Sebab bila live, personal branding korang pun akan naik. Tapi kena konsisten lah. Okay, kena konsisten lah. Sebab personal branding ni dia ambil masa. Okay, so bila korang live, kalau korang perasan macam Cik Mi selalu live, Cik Mi suka live, followers Cik Mi naik. Okay, tapi followers naik, lama-lama dia akan convert lah jadi sama ada customer ataupun dropship kita. Dia tentang progress. Janganlah hari ni korang live, tiba-tiba korang nak naik followers, tiba-tiba korang nak followers korang tu join korang terus. Tak boleh, dia ambil masa. Okay, so live, okay, untuk upkan korang punya personal branding. Okay, so itu saja sebab kita ada live dengan Mama pukul 10. Nanti kita jumpa lagi esok. InsyaAllah Cik Mi akan komit setiap pagi 9 suku. And katakanlah kalau korang nak Cik Mi share tentang topik apa. Okay, korang boleh komen. Okay, korang boleh komen. Okay. Satu lagi, tolong jangan spam bila orang lain live ataupun posting. Anak-anak mamasak, tolong jaga adab. Tolong jaga adab anak-anak tim mamasak, tolong jaga adab. Jangan spam. Bila orang tengah buat live, you jangan spam tiba-tiba you nak menjual copywriting ke. Jangan. Kita kena jaga adab. Anak-anak mamasak, tolong jangan buat attitude macam tu. Okay, anak-anak mamasak, tolong jangan buat attitude. Tiba-tiba orang tengah sharing, tiba-tiba tak kisahlah siapa-siapa sharing, tiba-tiba siapa nak beli kek dengan saya, siapa nak beli, nak naikkan followers, siapa nak beli copywriting dengan saya ajar. Jangan. You guys tahu kan, dalam anak-anak mamasak kita tak diajar untuk spam live orang, kita tak diajar untuk spam posting orang. Okay, sebab you sedang rendahkan value. Anak-anak mamasak, tolong jangan buat macam tu. Okay, kalau Cik Mi dapat tangkap, minta jauh, jangan bukan keturunan Cik Mi cubit siapa buat hal macam tu. Okay, Cik Mi cubit siapa yang buat hal macam tu. Tolong jangan rendahkan value kita. Okay, jangan spam, rendahkan value kita. Boleh anakku? Tolong jangan buat macam tu jangan spam. Bila orang tengah live, tolong jangan spam. Siapa nak beli copywriting dengan saya, siapa nak naikkan followers, okay, siapa yang nak beli kek dengan saya, siapa nak saya apa semua tu, tolong jangan spam, jangan. You sedang rendahkan value you. Okay, jangan ya anak-anak tim mamasak. Okay, berniaga dia ada adab. Okay, Mama selalu sebut berniaga dia ada adab.
Okay? So, itu sahaja. Pukul 10 kita jumpa live Mama. Terima kasih yang tengok live Cik Mi ni. Okay, Cik Mi doakan. Okay, korang sentiasa kaya, bahagia, okay, dunia akhirat diberi kelapangan masa, ketenangan hati, ketenangan jiwa, kan, sentiasa dilindungi, okay, jaga diri, okay, jaga jarak, okay, itu sajalah, okay. So bye, jumpa esok 9 suku, bye, thank you so much.